Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua yang hadir ke kelas saya pada hari ini. Nama saya Ihsan dan ini adalah sambungan daripada siri-siri kita yang sebelum ni tentang wave chain. Jadi, siri ni kita akan berlangsung selama 1 jam selalunya dan tanpa kita melengahkan masa, marilah kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir Allahumma aftah alaina ni'matika wa syurga. Okey, Abi ada nak cakap apa ke? Tak ada Tak ada. Alright, okey. Jadi, sebelum tu saya nak maklumkan kami adalah daripada Sekolah Kripto. Sekolah Kripto adalah sebuah Facebook page yang berada kat Facebook di mana anda boleh sertai secara percuma semua kelas-kelas kita yang ada sekarang dan sebelum ni kita akan rekod dan akan diletak di Sekolah Kripto. Jadi jangan lupa search untuk kita punya Facebook page untuk tengoklah kita punya video-video yang kita dah buat. Selain daripada tu, saya daripada Saudagar Training Enterprise, kita juga ada menulis beberapa buah buku yang sesuai untuk dijadikan rujukan untuk tuan-puan. Satu set buku tu ada 3 set, ada 3 buah buku, RM60 sahaja. Boleh beli di saudagartraining.kiah.store. Okey, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang farming di Waves. Jadi kita dah tengok sebelum ni, kita dah tahu tentang wave chain. Kita dah tahu tentang macam mana nak stake dekat wave chain. Hari ni kita nak fokus kepada farming. Jadi tuan-tuan puan-puan yang tidak tahu wave chain ni apa, first time masuk dan sebagainya, saya galakkan tengoklah video-video kita yang sebelum ni. Okey, kita akan share kita punya screen sekarang. Okey, jadi macam mana yang tuan-puan tahu, saya menggunakan save file saya punya wallet untuk menggunakan wave chain. Save file ni dia tak ada wave. Kalau kita buka kat sini, kita search wave chain, dia tak ada. Ada kat sini pun bukannya wave yang sebenar, hanya wave ERC20. Tapi dekat the wave file punya wallet, di tengah-tengah sini kita ada browser. Di browser ni macam tuan-puan tahu, kalau kita tekan wave.exchange, dia akan buka wallet wave exchange. Tapi hari ni kita bukan nak buka wallet ni. Kalau tuan-puan belum ada wallet ni, boleh tengok video-video sebelum ni macam mana kita nak buat. Hari ni kita nak fokus kepada farming. So kita akan tengok dekat laman web dia adalah swap.fi. swop.fi. swop.fi. Okey, jom kita tengok. Okey, jadi ini adalah laman farming, salah satu laman farming yang sangat famous di Wave Exchange. Okey, sebelum kita tengok lebih lanjut, kita kena tahu farming ni apa. Okey, katakan tuan-puan ada duit ringgit, kita nak tukar jadi US dollar. So kita pun pergi kat pengurus bank berlesen, kita bagi kat dia, aku ada satu $4, $5, I nak $1 USD. Pengurus wang ni dia buka setiap masa. Betul tak? Bukan setiap masa lah. Maknanya 8 to 5 ke apa ke. Tapi dia buka, tak kisahlah ringgit drop ke, ringgit naik ke, dia sentiasa buka kedai dia. Jadi bila dia buka kedai dia setiap masa, maknanya dia mengambil risiko. Risiko dia adalah kalau masa dia jual USD tengah mahal, dia untung. Kalau masa dia jual USD jatuh, dia rugi. Tapi dia meminimalkan dia punya keuntungan dengan kerugian dia dengan sentiasa menyimpan modal dalam nilai yang setara. Maknanya dia ada 50% ringgit, 50% USD, kan? Money changer. Sebab tu kalau orang nak jual USD pun dia boleh beli, orang nak beli USD pun dia boleh buat. Basically, bila kita cakap tentang konsep farming dalam cryptocurrency, dia merujuk kepada menjadi money changer. Dan ini yang selalu berlaku, satu kekeliruan kerana orang terkeliru. Farming ni ada 2 jenis. Satu adalah lending dan satu adalah LP. So lending kita tahu, lending ni kita tahu dia memang haram lah. Kalau mana yang melibatkan interest dan sebagainya, kerana lending tu dia ada interest dan ada interest pula flexi. Sebelum tu saya nak tanya, nampak skrin saya kan? Tapi bila kita cakap menjadi money changer, dia tidak haram. Sebab apa? Penukaran wang secara lani tidak ada masalah.
Dan kita juga tahu bahawa menjadi money changer adalah perniagaan. Perniagaan ini tidak lari daripada untung dan rugi. Okey, tak apa. Kita tengok website swap.fi ni. Pertama sekali dekat belah atas ada perkataan connect wallet. Kita pun tekan connect wallet. Kalau kat Pancake pun sama lebih kurang. Cuma kat Wave dia ada 3 cara. Boleh pakai Ledger. Kalau korang simpan Wave dekat Ledger, boleh pakai mnemonic phrase, Wave exchange seed. Atau siapa yang pakai email, boleh tekan email. So saya pakai seed, saya pakai mnemonic phrase. Saya tekan exchange seed. Automatik kalau tuan-puan dah ada wallet Wave, dia akan terus detect, dia akan minta password. So saya nak tutup kejap screen share untuk masukkan password. Alright, saya masukkan password. Okay. Alright, saya masukkan password. And then sama macam tuan-puan guna di Pancake, automatic bila mana password dah masuk, dia akan terus tangkap kita punya address, kita punya detail. Tak payah nak login dah. Masukkan password, dia terus tangkap. So, mari kita berkenalan dengan kita punya SwapFi punya website ni. Kita buka 3 dash kat belah kiri ni. Yang pertama ada home lah. Tekan home, dia just buka front page ni, nothing apa-apa. Kita tengok kat bawah atas ni ada banyak pool. Sekejap lagi kita akan faham pool tu apa. Kita turun, kita tengok total value lock. So dalam mana-mana farm, total value lock ni sangat penting. Dia menunjukkan keyakinan pelabur-pelabur untuk melabur dalam farm dekat sini. Lagi besar dia punya TVL ataupun total value lock, lebih trusted. Ada beberapa laman yang memang membaca data-data ni. Khususnya kalau di chain Polygon ataupun Binance Smart Chain. Contohnya macam di appreda.com. DAPPreda.com. So dekat sana kita boleh tengok, oh TVL dia berapa juta, TVL dia berapa juta. Lagi besar juta dia, lagi bagus. Selain daripada TVL, kita juga tengok volume 24 hours. Volume 24 hours menunjukkan bahawa farm ni, AMM ni digunakan ataupun tidak. Dua metrik ni penting lah untuk kita tengok. Kalau orang yang melabur pun ramai, orang yang guna pun ramai, kita tahu bahawa oh ini farm yang solid. Mari kita tengok bawah ni. Ada kata swap everything, tak apa. Kita akan tengok. And then dari cerita pasal swap token, harga dia berapa banyak, market cap dia apa, kita akan tengok. Ya? Kita akan tengok sebentar lagi detail ni. Slowly. And then ada pasal portfolio dan ada Twitter, SwapFi dan sebagainya lah untuk announcement. Okay. Kita dah tahu bahawa wallet kita ni dah connected dekat kita punya Wave Exchange punya wallet. Kita buka dekat tepi kiri ni. Kita boleh tengok dekat account. Kita boleh tengok dekat kita punya deposit and withdraw. Basically, SwapFi ni dia dah ada built-in wallet yang boleh connect kat Wave Exchange untuk kita tengok kita punya balance. So dekat sini saya tengok saya dah ada yang Wave saya letak $9 sahaja. Coin lain saya tak ada. Kalau tuan-puan nak menggunakan SwapFi sebagai wallet Wave sahaja pun boleh, tapi kena buka dulu wallet pakai Wave Exchange. Dekat sini kita boleh tekan deposit kalau kita ada duit nak masuk. And okay, dia minta password sekejap. Saya nak log, nak tunjukkan. Okay. So dekat sini kita boleh tengoklah. Kita boleh sign, tak apa. Kita boleh deposit, kita boleh withdraw macam kita guna dekat Wave Exchange. Dan dia sebenarnya lebih smooth daripada Wave Exchange lah. Kita ada coin-coin lain. Contoh macam ni saya ada Bira sikit. So ada kat sini lah. Coin dan sebagainya. Kita boleh depo dengan withdraw, tak ada masalah. Kemudian kalau kita tengok pada transaction, dia boleh tengok semua transaksi yang kita buat lah. Kita swap ke, kita transfer ke, kita add ke, ada kat sini Okay. Dan early bird rewards tak penting. Alright. Kita tengok benda paling penting iaitu exchange. Sekarang ni kita nak jadi user. Kita nak jadi user sebab kita nak swap duit. So kita tahu bahawa AMM, Automated Market Maker adalah money changer. Kita boleh kata dia exchange tapi orang panggil dia AMM exchange. Exchange traditional dia ada
book order dan sebagainya. Tapi bila kita cakap tentang farm ataupun AMM punya exchange, dia hanyalah ada exchange rate, kita masukkan berapa nilai kita nak masuk dan kita akan dapat dia punya coin. So contoh kat sini, saya nak convert sebanyak 0.1 wave untuk dapatkan $2. Bila kita tengok macam ni, kita boleh tengok dia kata kat situ, minimum receive berapa banyak, price impact, fee dengan transaction fee. So minimum receive ni, dia tulis sebab apa? Harga turun naik. So kadang-kadang bila kita tekan swap, harga masa tu tak capai lagi yang kita target. So dia nak cakap apa jadi pun harga kita kena, kita akan dapat minimum 2.00. Kemudian dia cakap pasal price impact. Setengah tempat ada di sana slippage. Price impact merujuk kepada berapa jauh harga yang kita dapat, yang kita tunjuk dengan harga yang sebenarnya kita dapat. Kalau tak ada ramai pelabur di dalam farm tersebut, maka price impact dia akan lagi besar. Ini bermakna semakin banyak coin kita swap, semakin rugi kita. Kalau banyak pelabur, kita tak akan dapat price impact yang besar. Macam sekarang price impact dia zero. Sebab wave ke USDN ni banyak orang supply dia punya duit. Kemudian kita ada dua benda. Fee dan transaction fee. Transaction fee adalah fee kepada chain. Yang mana kita kalau buat transaksi biasa pun kita kena charge. Kat sini dia kata transaction fee 0.005 waves. Tetapi pada masa yang sama, kita ada fee kepada swap.fi ni sendiri. So macam ni dia kata charge dia 0.3%. Kalau kita tukar 0.1 wave kepada $2 plus ni, dia akan ambil 0.006 USDN. Okay. So kita tengok balik, kita tengok bersama-sama, kita pun tekan swap. Bila kita tekan swap, kita pun confirm, dia swapkan. Semudah itu. So dia akan confirm, dia akan masuk ke dalam blockchain. Dah confirm dah confirm transaction. Kita pergi balik kat kita punya 3 butang kiri, kita tengok kat deposit and withdraw. Tadi kita ada 0.4 plus wave, dah jadi 0.34. Dan sekarang ni kita dah ada USDN sebanyak 2. Jadi sebenarnya kita nak cakapnya dalam dunia blockchain, dalam dunia decentralized finance, money changing is very simple. Kalau kita tengok sebelum dekat Binance Smart Chain, kita pernah guna kat Pancake. Kalau kat Polygon, kita pernah guna kat QuickSwap. Kat Wave pun kita boleh buat dan kita akan perasan Wave ni dia punya chain sangat-sangat stable. Itulah keindahan menggunakan Waves. Okay, so kita dah tahu macam mana nak gunakan Wave sebagai user. Macam mana kita nak jadi pelabur? Macam mana saya nak jadi money changer? Boleh tak saya jadi money changer? Boleh. Anyone can participate in becoming a money changer. Macam mana? Kita tekan 3 butang kiri kat sini. Kita pergi dekat farming. Kita tekan butang farming. Tadi kita tekan exchange kan? Kita pergi dekat liquidity. Liquidity. Kecairan. Kita pergi kat all post information. Kalau kita stake traditional, kita pegang satu coin, kita hold coin tu. Contoh, kita beli banana punya coin, ApeSwap punya coin, kita hold coin tu, kita dapat lagi banyak coin. Tu panggil stake. Stake dia basically tak ada risiko. Kalau kita tekan letak satu coin stake, besok 1.01, lusa 1.02, dia bertambah. Stake bertujuan untuk menstabilkan network. Lebih banyak orang hold the coin, maknanya ada demand kepada chain tersebut lebih stabil. Tapi pool, farming, liquidity maknanya sama, lebih kurang, berbeza. Liquidity bermaksud kita menyumbang coin kepada satu farm untuk jadi money changer. Maksudnya, saya bagi duit dekat swap.fi, nah ni duit aku, kau labur, kau jadi money changer. So apa yang berlaku dalam money changing tersebut? Kita tengok. Ada banyak farm. Ada USDT, USDN, Waves USDN, Waves BTC. Senang faham, farm ni mesti sepasang. Ada farm yang 3 pasang, tapi kita jangan fikir, kita fikir simple, sepasang. Contohnya kita kata aku nak jadi money changer di antara Waves dengan USDN. Waves dengan USDN.
Bila kita start melabur dalam farm, kita kena letak duit sama banyak pada waktu tersebut. Contohnya sekarang ni, satu wave ialah $20. Kita letak satu wave dan $20. Let's say, lagi sebulan harga wave naik $40. Farm ni dia kena sentiasa ada 50-50%. Kecuali farm-farm yang lain dia lebih kompleks, tapi kita faham basic, dia kena ada 50-50. So farm tadi akan automatic jual wave. Jadi kalau tadi ada 40 dengan 20, dia akan jual $10 dalam nilai waves untuk beli USDN. So sekarang ni dia akan ada $30 dalam bentuk waves dan $30 dalam bentuk USDN. Katakan wave jatuh jadi $10. Tadi kita letak $20 wave, $20 USDN. Dia jadi wave kita $10. Dia akan jual USDN $5 untuk beli waves. So sekarang ni kita akan ada $15 waves, $15 USDN. Dalam bahasa mudah, farm sebenarnya adalah rebalancing board. Kalau tuan-tuan pernah pakai KuCoin, KuCoin ada rebalancing board. Farm sebenarnya secara tidak langsung adalah rebalancing board. Dia akan auto buy when high, auto sell when high, auto buy when low. Adakah dia tidak berisiko? Tidak. Sebenarnya dia ada risiko. Katakan tuan sekarang pegang wave satu wave $20, pegang satu USDN $20, wave tadi naik $100, kita dapat $120. Tapi kalau kita pegang farm, kita tak dapat sebanyak tu. Kita akan kurang sebab dia akan keep on sell wave dia. Mungkin kita akan dapat $80, $70. Tetapi, let's say kalau kita pegang satu coin, katakan kita pegang 10 wave, ada $200, 10 wave tadi jatuh 50%, kita tinggal $100. Tapi bila kita pegang farm, dia akan balance out between these two. So kita tak ada jadi 100 mungkin 120, 130. In other word, farm dia ada pro, dia ada cons. Kalau coin tu dump dan kita pair dengan stable coin, kita untung. Tapi kalau coin tu naik dan kita pair dengan stable coin, kita rugi. Kalau dua-dua coin dalam pair kita jatuh, bukan secara tak seimbang. Contohnya waves dengan BTC. BTC naik macam nak, wave tak naik. So kita akan ada nilai kerugian sebab satu coin kita naik, satu tak naik kan. Ini dipanggil impermanent loss. Benda ni yang kita selalu dengar. Oh, stake tidak ada impermanent loss. Kalau kita pegang satu banana hari ni, besok dia tetap satu banana, lusa tetap satu banana. Tapi kalau kita letak satu waves dengan beberapa BTC pada hari ini, nilai dia takkan sama. Besok akan jadi lain, lusa akan jadi lain. Sebab dia akan sentiasa maintain 50-50. Tapi kenapa kita farm? Kita farm sebab apa? Bila kita farm, kita dapat untung. Contoh, kalau kita farm waves dengan USDN, dia akan bayar kat kita upah. Mana datang upah ni? Daripada 3. Yang pertama, daripada transaksi. Bila orang guna farm kita, orang guna servis kita sebagai money changer, ingat tak tadi orang tu bayar 0.3%, dia bayar sebahagian tu kat kita. Kedua, dia ada satu benda yang dipanggil sebagai farm reward. Dalam kes ni, farm reward dia panggil coin swap, SWOP. Kita tengok dekat kita punya coin start, kalau kita cari dekat sini, coin start ni tadi, kita tulis SWOP, kita jumpa coin tadi. Alamak, tak keluar pula swap ni. Tak keluar. Keluar. Sekejap So ada dia coin. So coin ni coin reward yang diberikan kepada pengguna. Jadi coin yang diberikan tadi kita boleh stake. Kalau kita tengok kat 3 butang ni, kita pergi dekat farming, kita pergi kat farming swap, kita boleh stake coin ni. Atau kalau kita tak nak stake, kalau kita nak stake kita boleh stake. Kalau kita tak nak stake, kita juga boleh jual. Kita pergi kat exchange. Kalau contohnya kita pilih swap, kita boleh jual untuk USDN atau kita boleh jual untuk waves. So inilah risiko bila kita pegang DeFi coin ataupun kita panggil token exchange macam ni, token AMM. Token AMM kalau dia tidak ada use case, dia mudah jatuh. Kita tengok macam tadi harga jatuh. Kalau kita tengok banyak coin AMM jatuh. Sushi jatuh nilai dia.
Melainkan kalau dia ada use case. Contoh macam cake swap. Cake coin kan. Cake coin kat pancake. Harga sentiasa naik. Dia naik sebab satu ramai orang guna. Kemudian dia ada use case lain. Contoh macam loteri dan sebagainya. Cuma loteri tu haram lah. Jadi kalau orang tanya saya, okey ke saya nak pegang coin swap? Jawapan saya jangan pegang. Dapat jual buat beli coin lain. Tapi kalau tuan puan beli dan simpan coin tersebut, itu bukan financial advice lah. Saya tak boleh tolong. Okay. So sekarang ni kita tengok balik dekat liquidity, kita tengok dekat all post information, kita tengok, weh kalau aku jadi farmer, sorry, dia loading pula Kalau saya jadi farmer, saya dapat keuntungan total APY 56.87% setahun. Uish, banyak. Tapi APY ni apa? Dalam farming terbahagi kepada dua term, APR dengan APY. Annual prorated yield APY, annual prorated rate, tak silap saya, dia berbeza. APR bermaksud benda tu tak mengambil kiraan auto compound. Tapi APY mengambil faktor auto compound. So dalam kes ni ialah total APY 56.87% setahun untung adalah berdasarkan auto compound. Kita tengok bawah ni lagi. So dia cakap swap APY ni typo ni sebenarnya swap APR ialah 44.5%. Bermaksud reward yang dapat daripada farming tadi kalau tak auto compound hanya 44.5% setahun. Banyak. Betul. Sebab apa dia banyak? Sebab farming adalah perniagaan yang ada risiko. Untuk bagi orang setia, dia kena bagi banyak duit. Selain daripada itu, dia juga mendapat keuntungan daripada exchange rate. So macam ni dia kata, total dia dah collect untuk hari ni $8,000. $8,000 daripada swabbing. So daripada $8,000 ni dia akan bahagi kepada farmer. Kalau kita tengok transaksi banyak ke? Banyak. Orang guna sampai 4.7 juta US dollar. Okey, itu adalah volume. Tapi paling penting bila kita tengok farm, kita tengok dekat dia punya TVL atau liquidity. Kalau kita tengok farm tu APR dia banyak, tapi liquidity dia sikit, ini bermakna kalau lagi ramai orang guna farm tersebut, reward tadi akan jatuh. Sebab apa? Farm ni setiap minit dia bagi profit dia sama banyak. Katakan, setiap 1 jam saya akan bagi 100 swap point. Kalau dah ramai orang dalam farm tersebut, kalau kita masuk sikit ke masuk banyak ke, keuntungan tu tak banyak berbeza. Tapi kalau farm kita kecil dan kita masukkan banyak orang masuk, keuntungan tadi akan dibahagi sama rata dan kita akan dapat sangat sedikit. Okay? Okay, kita dah faham tentang liquidity, kita dah faham tentang volume, kita dah tahu tentang LP fees, kita dah tahu governance fees ni tak ada apa-apa, abaikan. Last sekali ialah pool weight. Pool weight ni macam ni tuan-puan. Dekat sini ada banyak farm. Tapi swap file tadi dia agihkan sama rata kepada semua, dia agihkan kepada semua farm. Jadi katakan dia kata satu hari saya akan mengagihkan 1,000 coin swap. So dia akan cakap, okay, 1,000 coin swap ni akan pergi kat siapa? Dia bagi-bagikan. Contoh dia kata kat sini, Wave USDN punya farm akan dapat, kita tengok balik Wave USDN punya farm akan dapat 36.18% daripada jumlah coin yang swap yang diedarkan. Kalau kita tengok tadi Wave BTC dia bagi sikit je 1%. Jadi lagi banyak dia punya pool weight lebih untung. Okey. Sampai sini saya nak tanya, ada tak yang ada soalan? Ada ke? Tak ada. Okey, so far tak ada yang tanya, kita teruskan. Macam mana saya nak faham? Okey, kita pergi dekat 3 butang, kita tekan farming, kita tekan liquidity. Farming, liquidity. Kita pilih farm mana kita nak. So, katakan saya nak melabur dalam farm Waves USDN. Tekan butang add liquidity. Okey. Add liquidity, kita kena letak separuh coin 1, separuh coin 2. Memandangkan USDN saya sedikit, Wave saya lagi banyak, saya akan tekan 100% dekat USDN. Saya tunjuk, saya tekan 100%.
secara automatik atas tu dia akan kira berapa kita perlukan. Okey. Saya pun tekan supply. Lepas tekan supply dia minta password. Saya akan tutup dulu untuk masukkan password. Okey. Lepas dah masukkan password, dia akan suruh kita confirm transaction dan amount must have the contract ratio. Okey, saya try balik lagi sekali. Okey, mungkin sebab terlalu sedikit. Okey, isu dia mungkin sebab terlalu sedikit. Tak apa, kita tukar coin lain, kita exchange kita punya USDN ni dengan euro. Kita try dengan euro pula. Kita tengok 100%. Okey. Okey, mungkin sebab terlalu sedikit lah. Jadi saya tukar coin lain yang tidak ada minima. Okey, saya top up sikit euro. Sekarang ada 0.3. Kita tambah mungkin 0.1 dolar lagi lah. Kita pun swap lagi euro pula. Okey. Okey, settle. Kita pun bagi liquidity untuk waves euro N tambah. Kita maksimalkan euro. Dia akan kira kita punya waves. Kita pun supply. Sama macam tadi So kita pun supply. Okey. So sekarang ni dah supply. Macam mana kita nak start dapatkan profit? Kita kena daftar ataupun stake kita punya LP tadi. So kita pergi dekat tepi ni. Kita pergi dekat farming swap. Okay. Alright. Kita kan ada wave euro N kan. So kita tekan stake. Kat sini kita tengok dah ada total dah kat sini. Maknanya dia dah boleh baca kita punya farm. Kita tekan stake. Kita tekan 100%. And then kita pun tekan stake. Okay. Bila kita tekan stake. Dia akan suruh kita confirm. Kita pun confirm. Okay. Bila kita dah confirm. Kita punya keuntungan tadi akan dimasukkan dekat sini. Kita akan nampak kat available ni. So makin lama dia akan makin banyak, makin banyak, makin banyak. Seandainya kita nak take profit, kita tekan claim. So kita tekan berapa banyak swap kita nak withdraw dan kita tekan claim. So daripada claim tu tadi, kita boleh guna. Kita nak tukar jadi coin lain dan sebagainya. Bila kita pergi kat sini, kita pergi dekat farming swap, dia akan listkan semua kita punya coin yang kita dah labur, yang kita nak labur dan farm dan sebagainya. Kadang-kadang bila dah banyak sangat farm, kita pun dah pening. Wish, banyak sangat farm, tak ingatlah farm mana labur dan sebagainya. Macam mana kita... Ya? Nak tanya, yang tadi tu, wave USDN tu dia compounding ke? Tak. Tak, yang ni tak ada compounding. Dia akan bagi kita, dia akan bagi kita coin swap, kita kena claim, kita convert dari compound sendiri manual. Okay. Okay. Let's say lah kita dah banyak sangat farm, kita pun tak ingat farm mana aku masuk, aku ada stake lagi dan sebagainya. Ada tak cara untuk kita monitor secara keseluruhan, aka orang kata yield watcher lah. Kalau dekat dalam Polygon atau Binance Smart Chain, kita ada extractor.app, kita ada apa nama dia, VFAT kan. Kat sini ada tak yield tracker? Ada. Kita tekan dekat kita punya username, kita tekan copy. Okay. Okay, so kita pergi kat sini, kita tekan wscan.io. Wscan.io, kita search. Okay, once dah masuk dekat wscan.io, kita masukkan je address kita kat atas ni. Okay. Dan kita search.
Bila kita dah search, automatic dia akan tunjuk farm mana yang kita dah masuk. So bila kita tekan, kita boleh tahu detail lah. Berapa banyak yang masuk, bila kita masuk dan sebagainya. Okay. Kalau kita tengok balik tadi, kita search. Kalau kita ada banyak farm, alright. Dia dah bengong sikit. Sekejap, saya tekan back. Okay. Kita search kita punya ni balik. Okay, tak apa. Kalau kita ada banyak farm, semua farm-farm tu dia akan tunjuk. Contohnya lah kalau kita ada, ni saya buat farming. Lepas tu saya ada balance wallet. Saya ada stake lagi. Kalau kita ada staking neutrino, semua dia nampak kat sini. So kita boleh monitor. Boleh monitor semua balance kita, berapa dolar kita ada dan sebagainya. Okay. Katakanlah saya dah buat farming. Saya dah buat farming. Saya pun macam ni, aku malas lah farming ni. Aku nak take profit lah. Wave asyik turun. Aku nak cut loss. Saya nak cut loss. Boleh ke? Boleh. Cara dia, kita tekan 3 butang kiri. Kemudian, kita pergi kat farming. Kita pergi dekat liquidity. Cari farm mana yang kita masuk tadi. Contohnya kita kata kita masuk wave Euro N kan. Wave Euro. Kita pun cari. Okay. Ada wave Euro N. Alright, kita tekan remove liquidity. Sekejap, dia tak chat ni pula. Boleh pergi kat all pulse information juga. Okay, kita ada waves Euro N tadi kan. Waves Euro N. Oh, sorry, silap. Pergi kat tepi ni, pergi dekat farming, pergi dekat farming swap. Okay. Silap pergi tadi kat tepi ni, pergi kat farming swap dulu. And then kita tekan unstake. Nampak tak? Swap saya dah dapat lah. Saya dapat untung dah ni. Kita nak demo lah, saya tunjuk saya claim So saya claim, memang sikit sangat lah ni. Kita claim 100%. Kita claim. Okay, kejap saya tutup password. Ustaz, Ya. Untuk claim tu dia ada tempoh? Tak ada tempoh tapi ada gas. Oh, okay. Gas tu kena bayar. Tapi gas tak mahal lah. Gas dia 20 sen macam tu je. Kalau dekat ni, kalau kat BSC, pokai dah. Kalau kat Ethereum memang jadi auto miskin lah. Okay, kalau kita tengok dekat kita punya wallet balance, kita pergi kat sini. Kita nampak dekat deposit withdraw. Ada dah swap punya balance tadi, kita withdraw walaupun sehalus-halusnya masuk lah. Saya rasa saya bayar gas lagi mahal daripada keuntungan yang dapat sebab pendek sangat. Sebab tu kalau you nak withdraw pun kena fikir. Sekali aku withdraw, aku bayar 20 sen USD. So kenalah withdraw kurang-kurang $2 ke $3 ke. Janganlah withdraw setiap jam kan. Okay lah, katakan aku dah malas nak farming ni. Aku nak cuci tangan, tak nak farming kan. Kita pun tekan farming swap. Okay, tengok berapa kali gas sebab gas kena kira total. Pertama sekali kena unstake dulu. Unstake, 100% unstake. Sekali gas kita pakai, tengok betul kat dalam wave kira murah. Kita pakai 0.005 sekali. 0.005. Okay? Sekali kita pakai gas. Kemudian kita kena pecahkan LP tu, kita akan pergi kat liquidity. Pergi kat tepi ni, pergi kat liquidity. Cari wave Euro N. Tekan remove liquidity. Remove liquidity, tekan 100%. Kita withdraw. Kita withdraw, kita bayar lagi 0.005. So berapa dah? 0.01 waves. Okay, belum habis lagi. Sekarang ni kita kata, aku nak jual aku punya Euro N, aku nak hold wave je. So kita pun pergi kat sini, kita pun tekan exchange. Euro N, kita tukar jadi wave 100%. Okay, kita pun swap. Kita tekan confirm, kita bayar 0.005 tambah 7 sikit lah wave kat situ, kita bayar sikit. So berapa kali kita bayar? 0.005, 0.005, 0.005, 0.015. Banyak kita bayar. Kalau ikut sekarang ni satu wave $20, 20 sen, about, tak banyak lah, dalam 3-4 sen.
USD. Still banyak lah duit. Kalau kita pakai Wave ni, kita kata, rasanya dia macam cincin yang tak mahal. Kalau pakai BSC tu memang pokai lah. Kalau pakai Ethereum lagi lah teruk kan. So bila kita nak buat staking, unstaking semua ni, kita kena tengok adakah kita punya profit lagi banyak atau lagi sikit daripada yang kita dapat. Okay. So sekarang kita tengok balik kat wallet kita. Okay, sorry, dekat deposit withdraw. Kita boleh tengok lah, tak adalah euro N. Kita ada Wave sahaja sebab kita dah convert balik. Sebab saya main tuntang-tuntang, tadi ada $9, sekarang tinggal $7.7. Duit habis bayar kat gas dan sebagainya. Jadi jangan membazir lah. Guna bila perlu saja untuk kita stake unstake ni. Alright. So, katakanlah aku tak nak lah jual swap ni. Aku yakin swap ni akan naik. Aku nak stake. Boleh ke? Boleh. Tekan butang governance. Tekan staking. Okay. So staking swap tak banyak. 7% je untung dia. Okay lah. Daripada tak ada. Memandangkan saya ada terlalu sikit. Saya pun nak testing lah. Kita pun tekan butang stake. Kita pun tekan 100%. Kita pun stake Wave tadi. Swap tadi. Boleh Cuma dia tak banyak lah. 7%. Beza kita tengok kan. Staking dengan farming. Farming untung memang besar tapi risiko memang ada sebab dia perniagaan. Farming is a business. Business money changing. Staking ni tak ada business. Dia stake je satu coin. Kalau kita rasa bosan, aku tak nak stake, aku nak unstake, boleh? Boleh. Kita tekan 100%, kita boleh unstake. Saya in out, saya dah habis banyak gas duit saya dah bayar. One thing about Wave, saya sangat suka, chain dia sangat laju, sangat smooth. Tak macam Polygon ke, Ethereum ke, masuk fail. So kalau kita tengok tepi ni, apa lagi ada? Kita ada pool weight voting. So kalau tuan-puan dah lama guna dekat SwapFi, dah ada rasa cinta pada farm tersini, kita boleh mengundi kat sini. Kalau tuan-puan mengundi, contohnya lah dia kata, okay kita nak undi, saya nak buat farming chain baru. Chain baru tu namanya contohnya ZEC USDN, Zcash USDN. Korang pun undi. Lepas tu undi tu berjaya. ZEC USDN punya farm dibuka. Yang mengundi farm tersebut akan dapat extra reward kalau dia farm. Kat sini dia panggil first harvest. Jadi kalau kita tengok dekat farm tadi, kita buka balik dekat liquidity, all post information. Kita akan tengok ada certain farm yang tulis perkataan first harvest. Sebentar Okay. Tengok ni ada perkataan first harvest. Tak keluar lagi first harvest kat sini Ada satu tadi first harvest. First harvest. Tak apa, nanti saya tunjuk yang first harvest ada kat sebelah. Selain daripada first harvest, ada setengah farm yang dia jadi double farming. Maksudnya bukan setakat farm, dia farm tambah dia stake. Ini selalunya melibatkan coin yang boleh staking. Contohnya macam ni. Farm USDT, USDN, dia farm tambah dia stake sekali USDN tu. Tapi tak boleh stake USDT dengan USDN ni haram Maksud you tak boleh stake dua mata wang fiat yang sama jenis. Samalah BTC, RAN BTC semua tu tak boleh. Kalau USDC, USDN pun tak boleh. Bukan kata dia berisiko, dia kurang risiko. Tapi dari segi fiqah dia haram. Kalau Euro N, USDN boleh sebab mata wang berbeza. So macam Euro N, USDN ni, Euro N boleh stake, USDN boleh stake. Masuk dalam farm, dapat profit farm, dapat stake punya profit. Macam tu So tadi saya ada cakap pasal farm yang ada first harvest Kita tengok dekat farming swap ni. Macam ni. First harvest. Kalau orang undi untuk farm ni and dia menang, dia first harvest, dia akan dapat extra profit. Itu dekat SwapFi lah. Apa lagi yang kita ada? Seterusnya kita ada Launchpad. So Launchpad ni dia macam ala-ala Binance punya Launchpad lah. Macam sekarang ni InnoCash kan. InnoCash ni wallet untuk Waves. So siapa yang terlibat dengan Launchpad ni, kalau you all katakan beli masa dia IDO dan sebagainya, boleh untung. Tapi secara peribadi saya tak merecommend orang untuk masuk IDO dan sebagainya kerana pada saya benda ni terlalu banyak risiko. High risk, high return. Better you go for coin yang you trust lah. Tapi kalau you nak masuk, saya tak halang lah. Especially kalau macam kat Wave ni, selalunya dia banyak lock in period ni saya tak suka.
Dia lock coin kita. Kita nak withdraw dia ada time base lah, time lock lah. Saya tak suka semua tu lah. Tapi terpulang. Kalau you all nak masuk, I don't halang. Lain daripada tu ada apa-apa? Ada launchpad dah. Ada info pasal maklumat, Wavecap, CoinGecko, nak tahu information pasal coin-coin. Nak baca dia punya white paper semua dekat sini lah. So dekat Wave ada audit. Audit daripada individu, community dengan audit pada company iaitu fairly proof. Cuma kita tengok Wave Chain ni dia tak macam Binance Smart Chain ataupun Polygon atau Ethereum di mana ramai orang guna. So kita tak ada sertik audit sebab sertik pun tak erti nak audit. Wave Chain is totally different. So ada boleh bacalah audit-audit yang telah dibuat oleh dua company ni nak tahu trusted tak trusted. So far pengalaman saya so far ni dah dekat setahun tak pernah kena hack lah. Kalau kat Polygon tu banyak kali kena hack. Bawah lagi ada pasal community. Macam ni lah community media semua ni. Terpulang boleh masuk dalam Telegram group sebagainya. In terms of farm, saya rasa farm dia bagus. Sebab farm dia ni satu dia punya TVL besar. Kalau you all tengok TVL dekat sini main juta-juta. Kalau dekat Binance Smart Chain kecil-kecil. Puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu. Yang juta tak banyak. Kat sini dia punya farm dia berjuta-juta. Contoh macam ni. 12 juta, Wave USDN ni 6.9 juta. So bila juta-juta, whatever reward you see, dia tak banyak lari. Paling pun dia lari 10%. Problem dia adalah coin swap ni sendiri, performance dia in terms of holding tak menarik. Kalau kita tengok chart swap punya price agak quite bad lah saya boleh kata. So kalau you all nak farm, boleh farm. Tapi jangan hold coin dia tu. Dah dapat profit, jual. Kita tengok coin tadi. Tengok harga dia memang agak orang kata teruk lah. Sampai ni 3 bulan performance negatif 38%. 6 bulan 66% drop. So beli jual, dapat jual. Macam tu. Korang bayangkan macam kau buat bisnes, dapat duit, terus jual. Beli coin yang kita nak. Kalau nak hold waves, okay. Wave ialah good coin to hold. Tapi ada banyak coin lagi better lah. Okay. Itu adalah antara farm yang paling bagus yang ada dekat Wave Chain. Kita ada banyak lagi farm-farm baru. Contohnya kita ada Wave Exchange punya farm. Kita ada Puzzle Surf. Puzzle Surf adalah satu lagi farm. Tapi sebab Puzzle Surf dengan Wave Exchange terlalu baru, saya takkan menerangkan lah. Saya galakkan tuan-puan yang mana dekat Wave nak pakai farm boleh guna swap.fi. Jadi kita dah sampai kat hujung sesi kita pada hari ini. Saya buka kepada tuan-puan yang ada soalan untuk tanya. Okey, Dok, nak unstake fee dia berapa? Jawapan ialah 0.005. Salah, bukannya 0.0005, 0.005. So nak tahu berapa dalam RM? 0.005 bersamaan dengan mari kita tengok bersama-sama kat CoinStart. Saya menggalakkan tuan-puan pakai CoinStart lah. Saya memang sangat suka pakai CoinStart. Very easy. Semua coin kita boleh tengok. So, kalau ikut RM, 0.005 is 43 sen. So sangat murah. Kalau biasa tuan-puan pakai BSC sekarang dalam RM2-3 sekali buat kerja kan. Sekali tekan. Kalau dekat AVEX RM14. Kalau dekat Ethereum RM80. So memang murah lah. Kalau you all nak buat daily compounding pun boleh, tak ada hal. Cuma tak ada auto lah. Okay, ada soalan lagi? Murah. So farming risky compared to staking? Yes. Memang dia lebih risky sebab dia ialah money changing business. Penguruk batang berlesen. Ikram, hi, sorry saya baru tanya. Nak tahu ni pakai MetaMask ke apa? Bukan, ini bukan MetaMask. Ini adalah Wave Chain. Kita menggunakan waves.exchange. Swap, so I stay with staking. Boleh? Kita ada banyak staking product dekat Wave yang tidak ada dekat chain lain. Very much different. Kalau kita tengok, kita ada Euro boleh staking, kita ada USDN boleh staking Waves, boleh staking BTC, boleh staking USDT, boleh staking USDC. Tetapi pada saya, farm ni profit dia banyak, sampai 50%, sampai 60%, especially lagi kalau kita dah tengok yang mana TVL maintain kat situ. Kalau you all nak farm and you all ready to lose the modal, bulan-bulan makan duit profit, puas hati. Saya kalau Wave ni saya rasa farm ni kecil je. Pengalaman saya dekat Polygon dekat chain lain, farm dia lagi besar. Profit dia sampai lagi banyak lah dan semudah dia. Okey, ada soalan lagi tak? Ada lagi ke soalan?
Ada lagi ke yang nak tanya? Tak ada Okeylah. Sekiranya tiada, saya harap tuan-puan dapat praktis lah pengalaman daripada awal saya ajar pasal waves. Soalan kat grup saudagar. Okey, saya tengok je dalam grup saudagar. Ya, betul. Sekarang ni ada satu lagi farm dekat Wave Exchange. Saya tak nak meng-guide pasal farm dekat Wave Exchange ni sebab dia baru. Bila farm tu baru, kita tengok macam ni. Ya Allah, farm dia gila-gila harga APY sampai berjuta-juta. Orang belum masuk lagi. Macam saya cakap tadi, bila orang belum masuk, volume dia masih kecil. Bila volume dia masih kecil, dia punya farm reward nampak sangat besar. Bila kita dah masuk, saja kita tengok dia punya APY akan drop. APR akan drop. Sebab apa? Bila TVL dah makin banyak, dia akan bahagi lagi makin banyak, kita akan tengok kecil. Sebab tu saya prefer pakai farm yang dah lebih lama yang banyak TVL. Okay, ada soalan lagi? Okay, thanks. Okay. So, itu berkaitan dengan farm di Wave. Kita dah belajar hari ni macam mana farm, apa hukum farm, macam mana nak buat farm. Kita dah belajar cost taking, unstaking yang kita tahu memang sangat stable lah. Kalau tuan-puan pada tengok kelas-kelas saya sebelum ni, kalau pakai Polygon, kejap kita tekan fail. Tekan fail atau main sampai ke sudah tak dapat berjaya farm lagi dekat Matic tu. Orang lain semua dah dapat reward, dia tak dapat lagi kan. So kita nampak memang stacking different lah dekat sini. Kalau kita tengok balik daripada awal nanti kita dah faham pasal staking dan sebagainya, insya-Allah dalam kelas minggu depan kita akan meneroka chain baru pula iaitu chain One Harmony. So belajar One Harmony sangat senang sebab dia sama pakai MetaMask. Cuma bagi sesiapa yang tak pernah tengok macam mana nak farming, ini peluang dia dan saya sangat suka coin One sebab dia sangat murah dan sangat pantas. Okay? Itu untuk minggu depan lah. Jadi tadi ada satu soalan daripada Atomic, dia kata apa beza TVL dengan APY? TVL bermaksud jumlah orang yang melabur dalam satu-satu farm. Lagi banyak orang melabur, lagi tinggi rating farm tersebut. Kalau kita masuk farm, TVL dia katakan 1,000, tapi APR dia 1 juta. The minute dia sampai 1 juta, dia punya APR tu akan jatuh mendadak. Tapi kalau kita masuk satu farm tu dia punya TVL dah 1 juta and dia punya APR 100%. Kita tahu kalau dia naik 1.1 juta pun, APR dia akan maintain. So the bigger TVL is better. Big TVL with good APR is good. Macam itulah. Ya, TVL ialah total volume lock. Total volume lock ni bermaksud jumlah pelabur. APR adalah keuntungan yang dapat kalau kita farm kat situ. APR ni akan berubah-ubah mengikut pelabur. Lagi banyak pelabur, lagi sikit APR. Lagi sikit pelabur, lagi banyak APR. Okay? So, itu berkaitan dengan Waves. Saya rasa saya dah cover semua pasal Waves. Saya harap siapa-siapa yang minat untuk labur dalam Waves boleh tengok kelas-kelas saya. InsyaAllah minggu depan kita akan tengok untuk One. Boleh baca pasal chain One, coin One sebagainya untuk kita bersiap sedia. Pastikan tuan-puan dah ada wallet token pocket untuk kita belajar. Dan jangan lupa join kelas Facebook kita. Sekolah Kripto. Kalau minat nak beli buku saya, boleh beli di saudagartraining.kiah.store. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.